Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Akhirnya, hukuman kepada mereka-mereka yang mengkhianati mandat rakyat apabila menarik sokongan terhadap Menteri Besar Negeri Sembilan. Ada yang kata hukuman kepada Jalaluddin Alias dan juga adun-adun UMNO yang lain yang menarik sokongan. Mereka dikecam, mereka mulai dilihat rakyat mulai memandang rendah terhadap mereka. Jadi di sudut yang lain pasti ada juga yang memuji tindakan mereka. Tapi adakah tindakan mereka ini akan menjaga hubungan yang baik di dalam Pakatan Madani ataupun di dalam kerajaan peringkat persekutuan? Karena kita tahu PHBN ataupun kerajaan perpaduan dipimpin oleh Anwar bersama dengan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri. Akhirnya kita mendapat maklumat. Saya kongsi kepada Anda daripada kami viral. Berita baru masuk, Jalal koyak tak dapat jadi MB. Desak bubar DUN. Tokmat pegang 5 adun, tak setuju gabung dengan Perikatan Nasional. Jalal checkmate. Jadi mungkin kita pun berpikir, saya sendiri, kerana Tokmat adalah adun rantau di Negeri Sembilan dan juga ahli parlimen yang menyokong kerajaan hari ini. Bahkan beliau memegang platform kementerian, menjadi Menteri Persekutuan di dalam kerajaan perpaduan. Tidak mungkin Tokmat akan menarik sokongan ataupun tidak mungkin Tokmat akan bersama-sama dalam gerakan menarik sokongan terhadap MB Pakatan Harapan di Negeri Sembilan. Nah, itu pada pemikiran saya, tapi kita tidak tahu yang sebenarnya. Tapi mendapat maklumat bahwa Tokmat memegang 5 adun, tidak setuju gabung dengan Perikatan Nasional dan menjadikan Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin kekal sebagai Menteri Besar seperti mana yang diumumkan oleh Perdana Menteri sendiri. Jadi dalam pada itu, apa yang berlaku kepada Jalaluddin Alias? Dalam satu artikel daripada Malaysia Kini, akhirnya Zahid Hamidi juga sendiri telah membuat keputusan untuk 14 adun ini. Kemelut politik Negeri Sembilan, Zahid akhirnya campur tangan, bakal bersemuka 14 adun UMNO. Jadi, adakah 14 adun UMNO ini akan dikenakan tindakan, terutamanya Jalaluddin Alias, yang kita boleh lihat sebagai yang mengetuai pergerakan ataupun mungkin tindakan ini. Akhirnya Zahid sebagai Presiden UMNO sendiri akan mengadakan pertemuan dengan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sembilan daripada parti itu berhubung kedudukan mereka dalam masa terdekat. Adakah mereka akan dipecat? Kita nantikan saja. Halo semua, salam sejahtera. Sebentar saya ingin kongsi kepada Anda tentang satu produk yang sangat istimewa dan satu produk yang hanya satu-satunya ada di dunia, yaitu terapi imun ataupun transfer factor for life. Kepada Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah jantung, gastrik, gout, autoimun, penyakit kulit, dan apa saja masalah kesehatan Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu produk untuk mendidik sistem imun, menjaga sistem imun kita, dan menjadikan sistem imun kita ini bijak, pandai melawan penyakit. Transfer factor, terapi imun, bukan ubat. Terapi imun tidak menyembuhkan penyakit, tetapi terapi imun adalah untuk sistem imun badan Anda. Kepada Anda yang mempunyai masalah kesehatan, Anda perlu mendidik sistem imun Anda. Anda perlu menjadikan sistem imun badan Anda kuat untuk melawan berbagai jenis penyakit. Terapi imun untuk mendidik sistem imun badan dan sistem imun badan Anda yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera.
Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Apa yang berlaku kepada UMNO Negeri Sembilan? Apa yang berlaku kepada Pakatan Madani di Negeri Sembilan? Apa yang berlaku kepada Menteri Besar Negeri Sembilan? Apabila kemelut politik Negeri Sembilan ataupun krisis di Negeri Sembilan ini telah menjadi salah satu cerita yang panas kebelakangan ini. Namun akhirnya kita dapat lihat bahwa perkara ini sudah selesai. Tapi kalau perkara ini sudah selesai, adakah kerajaan Negeri Sembilan akan dipanggil sebagai kerajaan minoriti apabila adun daripada UMNO menarik sokongan terhadap Menteri Besar Selangor, Menteri Besar Negeri Sembilan pada hari ini? Adakah 14 adun Negeri Sembilan, 14 adun UMNO ini kesemuanya benar-benar menarik sokongan sehingga akan membuat kuasa MB Negeri Sembilan hilang dan akhirnya beliau hilang kuasa? Tapi pada akhirnya beliau terus menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dan meneruskan pentadbiran di Negeri Sembilan. Saudara-saudara, jadi siapakah pengganti 4 exco Barisan Nasional? Aminuddin akhirnya akan membuat keputusan, mengumumkan keputusan ini pada masa terdekat. Dalam satu artikel pada 29 April 2026, siapa ganti exco BN? Aminuddin umum minggu depan. Jadi sebarang keputusan berhubung kekosongan 4 jawatan exco yang dilepaskan oleh adun BN Negeri Sembilan akan dibuat pada minggu hadapan, kata Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Beliau berkata perkara tersebut tidak dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun exco, serta tiada keperluan melantik pemangku bagi jawatan berkenaan. Aminuddin berkata meskipun masih tiada exco bagi portfolio tertentu buat masa ini, semua program kerajaan negeri yang dirancang, termasuk sambutan Hari Belia, peringkat kebangsaan di Sendayan pada 15 Mei ini akan berjalan seperti biasa. Kita akan putuskan apa juga keputusan pada minggu depan dan mesyuarat exco tadi, semua ada kecuali 4 orang yang telah meletak jawatan. Tidak timbul masalah untuk kita meneruskan program yang dirancang. Sementara itu, pengurus PH Negeri Sembilan itu berkata, pihaknya menafikan mengadakan perjumpaan bersama adun UMNO yang lain untuk mengisi kekosongan jawatan exco dalam kerajaan negeri, seperti yang tular dalam media sosial. Sebelum ini adun petang Datuk Seri Jalaluddin alias memegang portfolio exco kanan, selain pengurusi jawatan kuasa bertindak kemajuan desa, perladangan dan komoditi, serta pengurusi jawatan kuasa bertindak pertanian, keterjaminan makanan dan kos sara hidup. Manakala adun Senaling Datuk Ismail Lasim memegang portfolio exco pendidikan dan modal insan. Dua lagi ialah adun Palong Datuk Mustafa Nagor memegang portfolio pembangunan belia dan sukan, serta adun Linggi Datuk Muhammad Faizal Ramli yang bertanggung jawab terhadap portfolio warisan teknologi, inovasi dan digital. Adakah dengan ini keempat portfolio yang saya sebut sebentar tadi, yang disenaraikan sebentar tadi, Menteri Besar Negeri Sembilan akan lantik semula, mengisi semula kekosongan ini daripada adun UMNO yang lain yang dilihat lebih setia kepada Pakatan Madani. Mungkin Tokmat boleh dilantik di dalam portfolio tersebut, tidak mustahil juga untuk berlaku. Jadi Anda rasa adakah kerajaan yang dipimpin oleh PH di Negeri Sembilan akan bergabung bersama mungkin adun UMNO yang lain, ataupun mungkin bersama dengan adun Perikatan Nasional yang berada di Negeri Sembilan? Salam sejahtera, saya ingin memperkenalkan kepada Anda sebentar tentang beberapa buah buku yang saya ada tampal di sini. Ada buku Anwar Triumph, Anwar Penjara ke Istana, dan Nokta Sebuah Penantian, serta buku Mahathir Paradise Lost. Jadi ini adalah antara buku yang saya rekomen kepada Anda untuk baca sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat lebih tentang strategi politik Mahathir dan Anwar,
perjalanan sejarah politik naik turun Anwar Ibrahim dari penjara ke Putrajaya dan bagaimana Anwar karirnya di dalam politik. Jadi ini adalah beberapa buku yang saya rekomen kepada Anda untuk beli dan baca. Buku ini sangat best.